Assalamualaikum. Saya Nik Ahmad Husaini daripada kelas DIA 3E. Dan hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai wayang gedek. Wayang gedek. Wayang gedek adalah merupakan satu bentuk teater tradisional yang menggunakan asas cahaya dan bayang-bayang pada sehelai kain putih yang direntangkan atau diletakkan secara menegak yang dipanggil clear. Perkataan wayang menurut Kamus Dewan bermakna patung dan lain-lain material untuk mempertunjukkan sesuatu cerita. Asal perkataan wayang adalah diambil dari bahasa Bugis yang disebut dalam bahasa Jawa sebagai bayangan dan dalam bahasa Aceh disebut sebagai bayang. Bahasa Melayu menggunakan perkataan bayang-bayang, di mana wayang itu adalah terbitnya bayang-bayang yang diwujudkan pada cara menggerakkan sesuatu objek yang dipanggil patung-patung wayang kulit. Wayang gedek dipersembahkan di utara semenanjung Malaysia seperti di Perlis, Kedah dan juga Perak. Negeri-negeri ini juga menerima pengaruh kuat dari Thailand. Kawasan ini terdedah kepada proses percantuman budaya dari sebuah negara dan negara lain. Contohnya dari segi bahasa pertuturan, cara hidup dan tidak ketinggalan juga dari segi persembahan seni teaternya. Wayang gedek menggunakan dialek Kedah bercampur Thai. Unsur-unsur Thai juga jelas dalam kelihatan dari aspek reka corak bentuk pakaian pada patung itu sendiri yang berunsurkan wayang siap. Semasa memulakan persembahan, upacara buka panggung adalah menggunakan bahasa Thai keseluruhannya, walaupun cerita yang hendak disampaikan adalah dalam dialek Kedah sepenuhnya. Di negeri Kedah terdapat banyak kumpulan wayang kulit yang bergiat aktif dalam wayang gedek. Antara kumpulan terkenal di Kedah adalah kumpulan wayang kulit Seri Asun. Dalam kumpulan wayang kulit Seri Asun adalah Muhammad Noh bin Mahmud atau lebih dikenali sebagai Pak Noh. Pada usia lingkungan 16 tahun, Pak Noh dikatakan sering meniru tingkah laku seorang dalang semasa mengadakan persembahan wayang kulit. Akibatnya, Pak Noh telah mendapat satu penyakit yang hanya dapat disembuhkan oleh seorang dalang iaitu Dan Chon yang merupakan ketua sebuah kumpulan wayang kulit yang berasal dari selatan Thailand. Setelah Pak Noh sembuh dari penyakitnya, maka Dan Chon pun menjadikan beliau sebagai anak angkat dan lalu menurunkan segala ilmu pendalangnya kepada Pak Noh. Kini Pak Noh telah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya iaitu Pak Majid. Pak Majid menjadi tuk dalang kepada kumpulan Seri Asun sehingga ke hari ini. Pak Majid telah mempelajari ilmu pendalangnya oleh ayahnya iaitu Pak Noh selama 16 tahun. Dalam tempoh tersebut, Pak Majid telah berjaya memahami segala aspek dan istiadatnya serta yakin untuk mencipta semula satu reka persembahan dengan menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu. Jampi Mentera memainkan peranan penting dan seorang dalang mestilah mahir dalam aspek tersebut. Perkataan mentera adalah berasal dari perkataan Sanskrit iaitu mantra. Jampi mentera boleh didefinisikan sebagai rangkaian kata-kata ataupun pujaan yang diucapkan oleh dalang yang mempunyai tujuan tertentu. Kadang-kadang bahasa yang digunakan juga tidak difahami oleh penduduk tempatan. Dalam persembahan wayang kulit dapat dilihat dengan jelas penggunaan jampi mentera ini terutamanya pada masa pembukaan panggung. Bagi kumpulan wayang kulit Seri Asun, kita dapat lihat penggunaan bahasa Thai di dalam upacara jampi mentera ini. Ini adalah kerana asas pendalangan yang dipelajari oleh Pak Noh adalah secara terus dari dalang Thai. Patung wayang gedek dan watak-wataknya. Patung merupakan aspek penting dalam setiap persembahan wayang kulit. Ianya berbentuk dua dimensi yang diperbuat daripada kulit-kulit binatang seperti kulit lembu, kambing dan kerbau. Patung ini adalah di antaranya yang dibuat sendiri oleh dalang ataupun dibeli dari Thailand. Patung ini diukir halus dan diwarnakan mengikut watak di dalam sesebuah cerita yang dipersembahkan oleh seseorang dalang. Dalam pembuatan patung wayang gedek, kepakaran yang tinggi
dan ketelitian amat diperlukan kerana ianya adalah nilai seni jelas kelihatan pada patung yang dihasilkan. Terdapat pantang larang dalam proses penghasilan wayang gedek terutamanya terhadap isteri dalang itu sendiri. Dipercayai semasa penghasilan patung, isteri dalang mestilah tidak hamil. Ini kerana jika isteri dalang hamil, amat dipercayai suatu perkara buruk akan menimpa keluarga dalang tersebut, terutamanya pada anak yang bakal dilahirkan. Walaupun aspek bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi ianya dituruti oleh dalang kerana tidak mahu menanggung risiko. Patung wayang gedek yang dipersembahkan oleh kumpulan wayang kulit Seri Asun juga terdapat kategori demikian. Kumpulan ini mempunyai lebih dari 200 patung dan 4 daripadanya adalah warisan dari gurunya. Watak-watak yang menjadi watak utama dalam persembahan wayang gedek adalah seperti Aitong, IQ, Dewa Panah dan Mahaguru. Dalam cerita wayang gedek terdapat 2 pembahagian watak utama, iaitu watak jahat dan watak baik. Watak baik terdiri daripada patung-patung yang mengangkat watak hero dan heroin. Contohnya seperti patung Mahaguru, Dewa Panah dan Raja Permaisuri. Watak jahat pula dipegang oleh patung Gegasi dan Botak. Seterusnya peralatan muzik ketika memainkan wayang gedek. Pertama adalah serunai, geduk, gedombak, gerincing, gong dan juga tambori. Ini sedikit video yang telah saya dapat. Apa macam badan macam selalu lah itu. Okey, you sehat badan mau sehat lah itu. Jumpa lagi itu. Jumpa lagi padamu. Inilah dia padamu wayang gedek padamu. Wayang apa? Wayang gedek. Oh, wayang gedek. Macam ni lah pasal apa dipanggil wayang gedek ni itu. Yang panggil wayang gedek ni padam dulu wayang kulit. Oh, dulu wayang kulit. Pasal wayang kulit dibuat daripada kulit. Oh, sekarang ni Batam dipermodenkan daripada segi cerita dia, lagu-lagu muzik dia. Kemudian lagi watak-watak wayangnya Batam dipermodenkan daripada apa nasi rama, para bata apa semua dibawa ke apa? Ke siri-siri baru bercerita unsur-unsur Melayu. Dan juga sebagai manusia. Oh, hebat. Tentu kena hebat lah Batam. Kalau tak hebat, macam mana kita nak terima ICT Batam? ICT ni Batam, kita nak kreatif Batam. Oh, kena kreatif, hebat itu. No. Kita kena ada minda Batam. Bila ada minda Batam, barulah fikiran kita terbuka Batam. Jangan fikir tak terbuka, tak boleh Batam. Kolot tak boleh Batam. Duk macam hang apa nak jadi. Yang ni yang penting anak-anak mesti bersekolah. Anak-anak mesti pandai. Okey, itu esok nak hantar anak ke sekolah semua. Okey, no problem.